aku nak aje kan. Aku tunjuk, aku tepuk kepala menteri tu. Biar berakal sikit. Dari dulu sampai sekarang, macam-macam cerita kita dengar. Tapi tak semua cerita kita boleh percaya. Tak kiralah daripada golongan mana sekalipun, yang kita boleh percaya cumalah Quran. Itu je yang kita boleh percaya. Sebagai contoh, satu cerita ni aku nak ceritalah kisah aku sebagai seorang perokok. Habis sekolah, aku isap rokok. Ketika sekolah, aku tak isap rokok. Cuma aku isap rokok tu kacau-kacau member-member lah. Dia macam saja nak menyetankan orang panggil. Kita kacau minta rokok, isap-isap gitu. Lebih kurang je. Tapi bukan betul-betul isap rokok. Ni memang aku tak tipulah. Memang macam tu caranya kan, waktu sekolah. Selepas habis sekolah, dalam tempoh setahun 2 tahun, aku dah mula isap rokok. Rokok ni mula-mula isap macam tak ada rasa apa-apa, tapi dia akan jadi habit. Bila dia jadi habit, dia akan ke arah kepada perokok tegar. Di mana perokok tegar ni, dia macam ada yang tak kena kalau kau tak isap rokok. Setiap hari, setiap pagi mesti nak kena rokok. Jadi start daripada tu aku isap rokok. Semua jenis rokok aku isap. Tapi dadah tu tak pernah terlibat lah. Dan aku pun bercampur dengan orang-orang isap dadah. Bercampur juga, melepak. Lagi-lagi zaman main band dulu, dadah ni memang biasa lah. Benda biasa je. Dia macam Red Bull untuk bagi tenaga, nak bagi semangat bila nak main muzik. Tapi aku tak pernah terjebak lah. Zaman rokok aku berakhir pada tahun 2016. Dan ketika 2016 tu, waktu tu adalah zaman-zaman yang paling popular bila kita sebut perkataan vape. Ini dah zaman pod dah. Zaman vape dulu meletup gila-gila punya kat Malaysia. Dan ketika zaman vape dulu, kita tengok ianya menjadi satu style. Dia jadi satu style. Dia bukan lebih kepada alternatif nak berhenti merokok, tapi dia jadi style. Bila seorang perokok ni, dia ada vape. Ada golongan yang isap vape dan isap rokok sekali. Ada golongan yang tak isap rokok tapi isap vape. Dan ada golongan yang daripada merokok dah tak rokok tapi isap vape. Jadi macam aku daripada golongan yang merokok dan pindah ke vape. Dalam tempoh 6 tahun aku melayan vape tu, kita boleh cakap mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kalau aku saja nak kacau-kacau member lepak dekat luar kan, baru aku isap rokok. Dan secara jujurnya, bila dah bertahun-tahun, dah 6 tahun aku vape, bila aku jumpa rokok, aku tak ada rasa nak isap rokok. Kecuali aku ada sifat macam nak kenakan member lah. Kalau member tu, kita senang cakap lah, rokok Dunhill. Korang semua tahu, satu Malaysia tahu rokok Dunhill adalah rokok yang mahal. Bila jumpa member isap rokok Dunhill, kita kacau. Kita ambil buat macam buat macam hak kita kan. Kita ambil satu, masuk kat mulut, ambil lagi satu, letak kat telinga. Dia bukan atas dasar nak merokok, tapi nak ngepau. Kalau korang faham lah, kita dengan member-member ni ada sifat dengki. Dengki bukan dengki sampai rosak hubungan lah. Dia just saja bergurau-gurau nak ngepau member, menghabiskan rokok dia. Dia ada sifat macam tu lah. Itu sifat tu aku masih ada sampai sekarang. Dan merokok, aku tak banyak merokok. Sekarang ni terus terang aku cakap dekat korang, aku ada sekotak rokok yang dinamakan Marlboro Menthol. Marlboro Menthol yang aku beli pada tahun lepas, bulan 8. Tak silap aku lebih kurang bulan 7, bulan 8 lah. Aku ada pergi KL dan kebetulan flavor tak habis. Aku punya kepala vape ni, dia punya cartridge ni hilang. Bila hilang, aku rasa macam aduh, kacau lah. Tak ada benda nak layan. Jadi aku tak tahu kenapa aku pergi beli rokok tu. Dan sampai sekarang rokok tu ada. Aku bila ternampak kan, member datang rumah ke nak lepak-lepak depan rumah, baru aku ambil. Aku bagi disap, aku pun isap. Jadi korang bayangkan, daripada bulan 8 tahun lepas, 8, 9, 10, 11, 12 sampai sekarang ni bulan 6, 10 bulan, 11 bulan. Korang bayangkan, rokok tu ada lagi dekat situ, tak habis lagi. Jadi aku boleh cakap setahun ni boleh satu kotak lah rokok. Banyak orang cakap, kalau korang jumpa orang tak merokok akan cakap macam ni guys, kau kena kuatkan semangat, kena niat betul-betul supaya boleh berhenti rokok. Cakap boleh guys. Kau tahu tak, kalau korang dah isap rokok, nak berhenti rokok susah dia macam mana? Memang sangat susah. Aku dah lalui benda ni. Tapi yang buat aku jadi kurang merokok dan boleh jauh daripada rokok, vape. 2016 aku terjebak dengan vape dan sampai sekarang aku rasa tak ada rokok pun tak ada masalah. Jadi kalau nak diikutkan dulu dalam tempoh beberapa tahun lepas, bila vape dah meletup, time tu lah kerajaan mula berkempen di mana vape tu bahaya. Ada yang cakap 50 kali lagi bahaya daripada rokok. Ada yang cakap pumpang, aku pun tak tahulah. Satu aku nak pertikaikan, di mana dulu ada seseorang daripada entiti vape ni, dia mempertikaikan kerajaan di mana sistem perubatan, sistem medical dalam Malaysia ni berpandukan United Kingdom. Apa yang United Kingdom buat, itu yang akan Malaysia buat.
Tapi bila bab vape, waktu tu UK menghalalkan vape dijual dalam UK dan dibenarkan penduduk UK untuk isap vape. Tapi waktu tu Malaysia cakap apa? Diharamkan lah pang-pung. Time tu lah keluar dia punya fatwa lah. Fatwa pula kau cerita sekarang. Kau tahu memang isap rokok pun dah haram, vape pun haram. Sebab atas tujuan apa? Sebab apa haram? Membahayakan nyawa dan membazir. Yelah, memang senang cakap fatwa macam tu. Waktu tu ada orang bernama Tok Ki. Kalau korang kenal Tok Ki, Tok Ki ni daripada PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Dia menyatakan di mana rokok memang haram, vape memang haram. Sekarang ni vape atas tujuan nak kurangkan risiko dan nak kurangkan merokok, nak berhenti rokok. Vape ni jadi harus. Jadi vape ni adalah haram dan totally haram kepada anda yang memang tak isap rokok, tiba-tiba nak isap vape. Memang truly haram. Tapi bagaimana pula untuk golongan yang merokok dan nak kurangkan merokok? Vape ni jadi harus. Itu apa yang diterangkan oleh Tok Ki PPIM. Lagi satu, bila dalam keadaan sekarang ni, bila aku still vape, kadang-kadang aku boleh cakap sekarang aku kurang vape lah. 2 tahun lepas aku kuat gila vape. Bila aku dah vape sekarang ni, bila aku ingat balik kejadian di mana bila kerajaan berkempen mengharamkan vape, lepas tu dia mengeluarkan fakta-fakta dia lah, entah dapat daripada mana vape bahaya, vape ni kanser paru-paru lah, apa entah aku tak tahulah. Macam-macam benda dia bagi tahu untuk memastikan rakyat Malaysia tidak isap vape. Bila aku ingat balik benda tu, betapa bodohnya aku dengar cakap kerajaan dulu kau. Aku tak dengar cakap dia orang, tapi aku tahu dia orang cakap apa. Dan bila aku ingat balik, aku rasa betapa bodohnya aku kalau dengar cakap kerajaan. Sebab kerajaan ni rasa sentiasa betul. Sebab dia kerajaan, dia duduk atas, dia sentiasa betul. Itu yang dia rasa dan itu apa yang orang anggap. Kalau aku dengar cakap kerajaan jangan isap vape, vape haram, sampai sekarang aku isap rokok. Nasib baik aku tak jadi bodoh pergi dengar cakap kerajaan, dengar cakap kementerian. Aku kekal je. Kau cakap vape apa? Vape tak bagus, pelampang. Aku still terus isap vape sampai sekarang dan hasilnya aku tak merokok. Kalau nak harapkan korang berkempen jangan merokok. Kau tunjuk hasil dia apa? Memang tak ada apanya. Satu hasil pun tak ada. Kalau dia berkempen kepada 100 orang isap rokok untuk berhenti merokok, satu tu nasib kalau dapat. Satu benda yang korang kena tahu dekat sini, tak kira lah siapa, sama ada dia orang biasa ataupun dia kementerian, dia ataupun dia orang politik, ataupun dia kerajaan, jangan mudah percaya. Tapi daripada orang biasa hingga ke kerajaan dan kementerian tu, aku rasa lebih baik korang percaya orang biasa daripada orang-orang kat atas kat sana. Sebab apa? Sebab dia orang cakap sentiasa betul. Dia orang akan rasa sentiasa betul. Ingat tak dulu ketika PKP, dah tengah PKP, orang dah tengah kecoh, tak boleh keluar, dia pergi buat pilihan raya kat Sabah. Aku ingat benda ni sampai sekarang dan aku simpan video. Ada lagi video tu kat dalam YouTube. Aku nak aje kan, aku tunjuk, aku tepuk kepala menteri tu biar berakal sikit. Jilat undang-undang sampai mati. Memang undang-undang kena ikut, tapi kau fikirlah bahaya dia. Asyik kau je betul. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.